Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebelum kita memulakan majlis, sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Ambil Quran satu. Alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita seperti biasa dalam pengajian teknik faham dan hadam kata dasar Al-Quran At-Tara'iqus Syafiyah wal Qawa'idus Safiyah, menggunakan kitab merah dan satu lagi kitab hijau dan merah. Seperti mana tuan-tuan puan-puan sedia maklum, kita pada siri yang ke-72 pada hari ini. Dan kita ada tiga bahagian. Bahagian Qamus Al-Quran yang pertama, dan bahagian yang kedua adalah menggunakan kitab merah, latihan kata dasar ataupun latihan kaedah terpilih. Dan bahagian yang ketiga adalah bahagian tadabbur Al-Quran. Satu. Okey. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk pengetahuan Qamus Al-Quran sudah habis pusingan yang pertama dalam mencari 3 kotak merah dan 4 kotak merah. Sekarang ini kita sedang mencari 2 kotak merah bermula daripada huruf alif pada pusingan yang kedua sehinggalah ke huruf dal pada hari ini insya-Allah. Sama-sama tuan-tuan yang ada kitab, sila buka pada muka surat 104. Kita mencari 2 kotak merah yang mana datangnya dalam Quran hanya 2 kali atau 3 kali. Walaupun 2 kali atau 3 kali, tapi perkataan yang kita nak bincang ni dal fa'ain dalam bahasa Arab selalu sangat digunakan. Cuma dalam Quran 2-3 kali je. Okey. Tuan-tuan lihat, dafa'a yadfa'u. Dafa'a yadfa'u adalah bermaksud menolak. Menolak pun boleh, membayar pun boleh. Okey. Itu verb je, fi'il. Noun dia adalah daf'un. Maksudnya tolakan. Okey. Ada satu lagi dipanggil sebagai dafa'a juga, tapi lepas dia mutaaddi dengan huruf an. Dafa'a an maksudnya hamahu, iaitu menjaga, memelihara. Dafa'a an maknanya memelihara, menjaga. Dafa'a ila maknanya wasala, telah sampai pun boleh. Dafa'a ila, telah memberikan kepadanya boleh, telah membayar pun boleh. Contohnya kita panggil dafa'tul fulus ilaih, aku telah membayar duit kepadanya. Dafa'a. Okey, menunaikan pun boleh, mengembalikan pun boleh. Nampak banyak makna dafa'a ila. Sehingga dafa'a ila ni maksud terpaksa pun boleh. Jadi dafa'a yadfa'u makna membayar pun boleh, menolak pun boleh, mengikut huruf jar selepas dia. Huruf jar. Tengok dia an ke ila ke apa dia. Okey. Daf'un adalah noun isim masdar, iaitu bermaksud tolakan. Dafa'a yudafi'u mudafa'atan makna mempertahankan. Dafa'a yudafi'u makna apa? Mempertahankan. Mudafa'ah.
dia sama dengan makna dafa'a apa? Dafa'a an, makna menjaga, mempertahankan. Dafa'a an ataupun dafa'a, maknanya sama. Okey. Ada juga dafa'a ila ni bermaksud dia adalah satu lagi apa maknanya, mendorong. Boleh juga. Okey Dalam Quran ada dalam suratul Haji juzuk yang ke-17, tuan-tuan buka 8 lai. 8 lai juzuk yang ke-17. Tuan-tuan buka daf'an. Apa tadi? Muka surat apa tu? Muka surat 337. 337 ayat yang ke-40. Nampak? Alladzina ukhriju min diyarihim bighairi haqqin illa an yaqulu rabbuna Allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. Nampak? Walaula dafa'ullahin nasa ba'dahum. Apa maksudnya? Kalaulah tidak Allah Ta'ala menolak manusia, sebahagian mereka dengan sebahagian yang lain, pasti akan diruntuhkan biara-biara, biak gereja-gereja, solawat, tempat ibadat Yahudi. Nampak? Dafa'ullah ni maksudnya kalaulah tidak menolak oleh Allah kepada manusia, maksud menolak dengan keras. Bukan tolakan biasa. Nampak? Dafa'ullahin nas. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat lagi dalam perkataan dammara, yudammiru tadmiran. Muka surat 105. Dammara yudammiru tadmiran, maksudnya memusnahkan. Fadammarnahum tadmira. Allah Ta'ala memusnahkan mereka dengan semusnah-musnahnya. Nampak? Tadmira adalah isim masdar. Yang dalam surah apa tu ya? Allahumma salli ala Muhammad. Surah apa nama? Al-Furqan. Juzuk ke-19. Ada tak? Ada. Juzuk ke-19. Muka surat 363. 363 ayat yang ke-36. Suratul Furqan. فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا. Nampak? Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa, Nabi Harun, pergilah kamu berdua kepada kaum yang mendustakan ayat-ayat kami. Lalu kami, iaitu Allah Ta'ala, akan menghancurkan mereka dengan sehancur-hancurnya. Nampak? Tadmiran adalah dipanggil sebagai maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak dalam nahwu. Maksudnya taukid. Maknanya bukan hancur biasa, hancur yang betul-betul lunyai. Sehancur-hancur yang keras sekali. Itu maknanya sebagai taukid. Sebab maf'ul mutlak ni function ada 3. Satu untuk bayan lin nau'. Satu untuk taukid. Satu lagi untuk bayan lil adad, untuk cerita berapa bilangan pukulan kehancuran tersebut, berapa bilangan dia. Jadi di sini sebenarnya adalah untuk menerangkan bayan li nau' ataupun taukid. Dua-dua boleh. Okey. Tapi untuk taukid lah lebih kuat. Makna hancur bukan kehancuran biasa, kehancuran yang sehancur-hancurnya. Lagi surah apa lagi ada? Suratul Ahqaf, tengok juzuk 26. Juzuk 26 Suratul Ahqaf. Suratul Ahqaf betul. Suratul Ahqaf juzuk 26, muka surat 500 berapa? Allahumma salli ala 505. Ada tak? 505. Tak ada ayat ke-25. Muka surat 505 ayat 25 Suratul Ahqaf. Apa dia? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha fa asbahu la yura illa masakinuhum
kadzalika najzil qaumal mujrimin. Nampak? Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang tudammir dhamir hiya dalam tu kembali kepada ayat sebelum dia, iaitu rihun. Rihun fiha azabun alim. Okey. Rihun fiha azabun alim. Tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Angin yang menghancurkan setiap sesuatu. Okey. Tudammiru tu siapa fa'il dia? Fa'il dia dhamir hiya dalam tu. Kembali kepada siapa? Rihun, angin. Angin adalah muannas. Dia memang angin muannas, perempuan. Tak ada ta marbutah, itu dipanggil muannas majazi. Angin. Angin kalau tak ada ta marbutah bukan rihatun, rihun. Rihun muzakkar tapi dipanggil muannas. Sebab tudammiru adalah muannas. Kalau yudammiru adalah muzakkar. Nampak Tudammiru mana angin tadi menghancurkan setiap sesuatu dengan perintah Allah. Maksudnya angin itu adalah muannas majazi. Dia tak ada ta marbutah, tetapi dari segi maknanya dia adalah muannas, iaitu perempuan. Fa asbahu la yura illa masakinuhum. Jadilah mereka tidak dilihat melainkan tempat tinggal mereka, semuanya hancur. Okey. Tempat tinggal mereka saja yang tinggal. Okey. Bismillah. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Apa dia lagi? Itu perkataan dammara kita nak sebut. Kemudian perkataan damon. Damon darah. Jamak dia adalah dimaun. Dam. Okey. Cumanya kita tengok tu, ada tak ada juzuk 6 selalu mengenai dengan penyembelihan selalunya. Selalunya mengenai apa? Penyembelihan. Kita rujuk dulu juzuk 6 kalau ada, dua lai juzuk 6 tengok. Kalau tak ada kita tengok juzuk lain pula. Juzuk 6 Tuan-tuan lihat juzuk 6 dua lai. Ada tak perkataan dimak? Oh ada? Juzuk 6 dua lai ada. Apa dia? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Nampak? Muka surat 107 ayat yang ke 3. Selalunya mengenai dengan penyembelihan, mengenai dengan apa lagi selain penyembelihan, mengenai dengan makanan halal haram, ada perkataan dam. Okey, dipanggil ada, nanti kita tengok Kita baca dulu. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihah وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Okey. Dekat nak separuh muka satu ayat dia. Dalam ayat ni nak bagi tahu diharamkan kepada kamu bangkai, darah. Nampak, darah diharamkan kepada kamu. Walahmul khinzir, daging babi juga haram. Dalam ayat ketiga ni nak bagi tahu perkara haram sikit je. Perkara yang haram sedikit, tapi yang lain daripada ni semua halal. Makna banyak yang halal atau banyak yang haram? Banyak yang halal Allah Ta'ala bagi di dunia ni. Tapi manusia lebih suka mencari perkara yang
perkara yang haram. Sebab dalam Quran, sekiranya Quran tak sebut binatang ni, hadis pun tak sebut, kembali kepada asal hukumnya halal. Okey. Yang diharamkan ini adalah yang disebut dalam hadis, yang disebut dalam Quran. Contoh, binatang dalam hadis, binatang berkuku tajam. Macam burung helang, kuku tajam. Jadi bila burung helang, kuku yang tajam, memang tak halal lah makan. Seumpama dengan dia lah, apa-apa binatang kuku tajam. Kucing dia tak tajam kuku dia. Cuma dia ada taring. Dia ada taring ke. Binatang yang bertaring pun tak boleh makan. Kita panggil zunab dalam hadis. Zunabin. Yang bertaring, tak boleh makan. Jadi macam kucing, buaya semua tak boleh makan. Jadi dalam ayat ini nak menyatakan perkara yang diharamkan adalah perkara sekian-sekian. Bangkai tak boleh makan, darah, daging babi, kemudian binatang yang mati tercekik, tercekik dia. Nak sembelih korban, turun daripada lori hantar, nak turun, nak ikat ke tiang dekat dengan surau, tiba-tiba tercekik mati. Tak boleh sembelih. Sebab dia mati tercekik. Wal mauquzah wal mutaraddiyah, mati kena pukul, mati kerana jatuh dari tempat atas, mati kerana kena tanduk. Semua itu adalah binatang yang diharamkan untuk makan. Dia bukan penyembelihan syar'iyah, bukan zabah syar'iyah. Okey, az-zabihatu asy-syar'iyah, bukan sembelihan yang disyariatkan. Dalam ayat ni walahmul khinzir, daging babi haram. Selain daging babi halal. Apa dia? Lemak babi Quran tak sebut. Kulit babi Quran tak sebut. Jadi bila faham literal daripada hadis susahlah. Literal daripada Quran, daripada nas Al-Quran dan juga hadis susah. Quran sebut daging babi halal, selain daging babi haram. Selain daging babi halal. Lemak babi, tanduk babi kalau ada, lagi kulit babi. Jadi inilah dipanggil dalam balaghah zikrul juz'i wa iradatul kulli. Zikrul juz'i, sebutnya sebahagian tapi yang dimaksudkan semua. Takkanlah Quran nak sebut satu-satu. Diharamkan kepada kamu bangkai, darah, daging babi, lemak babi, kulit. Panjanglah Quran jadi. Itulah balaghah Quran, sebut sebahagian yang dimaksudi semua. Sebab apa sebut daging aja, tak nak sebut lemak babi, tak nak sebut? Sebab daging yang menjadi tumpuan. Daging yang menjadi tumpuan orang makan. Sebab kalau lemak orang tak makan sangat. Kalau kulit orang tak makan sangat, yang selalu makan daging. Sebab tu Quran fokus kepada daging. Tapi bukan makna daging saja yang haram, tapi semua sekali mengenai dengan babi itu haram. Okey jadi carilah perkara yang halal dekat dunia ni banyak. Jangan mencari perkara yang haram. Okey. Kemudian kita damun, antara kesalahan kita orang Melayu, kita sebut damun, bukan damon. Mim tak bersabdu pun. Damun. Abun. Abun ayah. Ayah bukan abun. Abun ayah, papa. Ayah. Ayah kita panggil apa? Abun. Bukan tidak disabdukan ba. Damun, darah tidak disabdukan mim. Bukan damon, bukan damon, dam. Mim tak bersabdu. Macam mulut famon, bukan famon, bukan disabdukan mim, bukan. Orang Melayu dia pantang jumpa mim kerana nak sabdu je, nak idgham je. Jadi bila damon, famon. Jadi itu salah. Sebab tidak ada mim tidak bersabdu. Famon mulut, damon darah, tidak disabdukan mim tersebut. Jamak dia adalah dimaun. Tuan-tuan lihat diharamkan kepada kamu bangkai dan juga darah. Darah haram ke? Lepas tu tak boleh lah makan limpa semua. Limpa hati semua daripada darah kering, darah ketul kering, tak boleh makan Haram. Quran kata haram darah. Sebab itu kita nak faham Quran, tak boleh tengok satu ayat je. Tengok pula juzuk yang ke berapa? Juzuk ke-8. Ni juzuk apa? Juzuk 6 juzuk 8.
Juzuk 8 berapa lai? Tuan-tuan buka 3 lai juzuk 8 tengok 3 lai. Ha. Buka dulu 3 lai. Kalau salah kita betulkan. Ha. 3 lai, 1 lai, 2 lai. 3 lai. Betul lah. 1 lai, 2 lai, 3 betul lah 3 lai 3 lai betul. Tuan-tuan nampak tak? Pada muka surat 147 147 pada ayat yang ke-145 Quran menyatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maitah أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. Nampak kita nak highlightkan di mana? Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh. Katakanlah wahai Muhammad, aku tidak mendapati di dalam apa yang diwahyukan kepada aku sesuatu yang diharamkan ke atas makanan yang seseorang itu makan illa an yakuna maitatan aw damam masfuha, melainkan benda yang diharamkan bangkai darah yang terpancut, darah terpancar, aw lahma khinzir, ataupun daging babi, fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillahi bih. Sesungguhnya itu adalah rijis. Rijsun makna najis, kotor. Okey, sekarang ini nampak tak Quran kata apa? Nabi kata qul, katakanlah wahai Muhammad, la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuh. Tak ada pun yang diwahyukan kepada Nabi yang diharamkan illa, melainkan an yakuna maitatan aw daman masfuha, yang diharamkan bangkai darah terpancar ataupun lahma khinzir, iaitu daging babi. Kemudian Quran bagi tahu fa innahu rijsun. Fa tu kerana bila tuan-tuan macam mana nak tahu terjemah kerana di tengah ayat tidak akan diletakkan inna. Di tengah ayat akan diletakkan anna. Bila di tengah ayat diletakkan inna, bermaksud inna itu adalah lil illah, iaitu kerana. Boleh faham Inna, untuk tuan-tuan kena highlightkan inna diletakkan pada awal ayat. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim innal ladzina kafaru min ahlil kitab innal ladzina amanu wa 'amilus solihat. Semua awal ayat semua inna. Di tengah ayat anna. Bila di tengah ayat diletakkan inna, bermaksud inna tersebut terjemah dia adalah kerana. Nampak terjemah dia daripada lil illah. Illah itu sebab kerana. Jadi di tengah ayat ni fa innahu rijsun aw fisqa, kerana sesungguhnya ia adalah benda yang kotor. Okey. Jadi apa kaitan ayat ni? Nampak perkataan daman. Perkataan daman masfuhan adalah untuk menghuraikan apakah yang dimaksudkan dalam suratul Maidah. Ini suratul An'am. Suratul Maidah perkataan au hurrimat alaikumul maitatu waddam. Ad-dam, darah diharamkan. Apa maksud darah? Dalam ayat ini menghuraikan au damam masfuha, iaitu darah yang mengalir, darah yang terpancar. Itu yang maksudnya. Apa maksud darah terpancar? Darah terpancar ketika kita sembelih binatang korban, dekat kita potong bawah halqum. Bawah sikit daripada halqum. Atas halqum dipanggil lidah, tak boleh sembelih. Tak sah. Bawah halqum sembelih, maka apa terputus urat halqum, terputus urat halqum, urat pernafasan dan juga urat makanan,
kita panggil apa, urat halqum dan juga urat mari. Yang wadajain kiri kanan tu itu tidak wajib, sunat. Bila tuan-tuan potong halqum dan juga mari, darah akan terpancar. Darah yang terpancar itu haram, najis dan haram untuk makan. Dan tuan-tuan potong lagi wadajain kiri kanan. Tuan-tuan akan nampak terpancut air macam pili bocor terpancut. Kalau ayam terpancut sekejap jelah, tapi kalau lembu lama juga dia terkeluar. Sebab lembu kan besar. Jadi bila kita potong darah wadajain, dia akan terkeluar pancut. Okey, maknanya daging lagi lembut dan baguslah, tidak hamish. Tapi kalau wadajain tak dipotong, tetap sah. Cuma daging agak hamish sikit lah, maknanya tidak lembut, agak berbau sikit. Okey. Jadi itu perkataan damam masfuhan, darah yang terpancar. Sembelih tak ada darah terpancar pun. Jadi makna bangkai lah. Itu makna ayam ataupun binatang tersebut dah sakit dekat nyawa-nyawa ikan lah. Kalau sakit boleh sembelih lagi. Kalau keluar darah memencut, baru sembelih. Yang masalahnya, kalau dia tinggal nyawa-nyawa ikan. Nyawa-nyawa ikan sembelih memang tak keluar darah, dah keluar sikit, menitik je. Dia tak terpancar. Tak sah. Okey? Tuan-tuan faham Itu tuan-tuan kena belajar dalam bab penyembelihan pula Penyembelihan. Sembelihan ni ada macam mana binatang yang tengkuk panjang, angsa ke, unta ke, zirafah ke, nak potong macam mana? Potong yang bahagian bawah, cepat mati. Kalau tuan-tuan potong kat bahagian atas, kepala dia, puncak kepala atas, lambat matilah. Kita tak buat ihsan kepada haiwan lah. Potong bahagian bawah. Sebab tu unta orang cocok pisau yang tajam, lembing yang tajam, cocok dekat bahagian bawah dia, bawah tengkuk dia. Cepat mati. Okey Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam limpa darah juga. Darah terkumpul, darah beku, hati semua tu. Itu sebab adalah hadis. Nabi kata uhillat lana maitatani. Dihalalkan kepada kami dua bangkai. Apa dia tu? As-samaku wal jarad. Iaitu apa ni? Ikan dan belalang. Ikan ni mati macam mana boleh makan? Tuan-tuan nampak ikan terapung je dekat atas laut. Tuan-tuan balik masak je lah. Potong-potong isi dalam, potong-potong dia punya yang bahagian kotor dalam, buang, masak je lah, sembelih. Dia mati kat laut tak apa, selagi mana tidak memudaratkan lah. Tapi kalau ikan dah bau pun dah teruk, makan akan memudaratkan, tu tak boleh makan lah. Tapi kalau ikan yang mati nampak elok, tak ada bau, mungkin baru mati, boleh masak, tak ada masalah. Sebab Nabi kata uhillat lana maitatani, dihalalkan kepada kami dua bangkai, ikan dan juga belalang. Belalang pun boleh makan. Kalau tuan-tuan lalu makanlah, buat nasi goreng belalang tu. Sedap. Cuba try lah. Kemudian Nabi kata apa? Uhillat lana uhil, dan dihalalkan kepada kami ad-damani, dua darah. Apa dia tu? Dua darah. At-tihal wal kabid. Limpa dan juga hati. Itu halal. Itu ada nas daripada hadis. Darah asal tak boleh makan, tapi hadis kita boleh makan, boleh lah. Nampak asal tak boleh makan, melainkan apa nas sebut halal. Itulah kita nak bagi tahu mengenai dengan ayat Quran ini. Satu ayat menafsirkan satu ayat yang lain. Sebab tu kalau tuan-tuan lihat, jin ni daripada malaikat ke? Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Semua malaikat sujud kepada Nabi Adam. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Suratul Hijr. Suratul Hijr juzuk 14, satu lain. Tengok bawah sekali. Tuan-tuan rujuk tengok. Muka surat berapa? 263.
Muka surat 263 ayat 30-31. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis aba an yakuna ma'as sajidin. Melainkan semua malaikat sujud, melainkan iblis tak nak sujud. Iblis satu je tak nak sujud. Jadi maknanya iblis di kalangan malaikat. Adakah iblis juga asal daripada malaikat? Nah, jadi kalau tengok ayat ni macam ya iblis daripada malaikat, tapi tuan-tuan buka balik dalam tafsir, tengok dalam suratul Isra pula. Sebab suratul Isra, suratul Kahfi, dia menghuraikan ayat ini pula. Untuk kita faham siapa itu iblis. Muka surat juzuk 16 9 lai juzuk 16. Tuan-tuan buka ya, juzuk 16. Bukan 16 15. 15 9 lai 15 9 lai. Muka surat berapa? Muka surat 200 muka surat berapa? 301. Muka surat bukan, muka surat 299. 200 berapa? 99. Tuan-tuan buka Tuan-tuan lihat, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Nampak? Ketika mana Allah Ta'ala kata kepada malaikat sujud kepada Nabi Adam, semua sujud, fasajadu illa iblis, malaikat iblis satu tak sujud. Tapi iblis di kalangan malaikat tidak, kana minal jin, iblis di kalangan jin. Nampak? Menghuraikan ayat, bukan daripada malaikat. Satunya iblis dicipta daripada api. Jin dicipta daripada api. Malaikat bukan daripada api, daripada cahaya. Kemudian malaikat tak kahwin, jin kahwin. Macam mana jin boleh kahwin? Iblis kahwin. Tengok ayat tu. Afatattakhizunahu wa zurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu. Bi'salil zalimina badala. Nampak tak? Maka adakah kamu nak menjadikan iblis, jin ni, dan juga zuriat-zuriatnya? Bila sebut zuriat, mana kahwin lah. Macam mana dia tak kahwin ada zuriat? Nampak tak? Jadi makna bila sebut tentang zuriat, jin berkahwin, ada zuriat. Tetapi malaikat tak berkahwin, tidak ada anak dan tidak diperanakkan malaikat. Okey? Itu perbezaan dia. Tuan-tuan lihat dalam safat tafasir perbezaan jin dengan malaikat. Okey? Panggil Ustaz Agong. Sambung dia punya jap. Okey, nanti kita akan sambung sikit lagi. Sikit lagi insya-Allah kita akan sambung. Damun jamak dia dimaun. Okey. Kita habiskan huruf dal ni. Okey. Tuan-tuan nampak huruf dal daripada daimun. Dal waw mim. Waw tu asalnya alif hamzah. Okey. Alif ataupun hamzah. Waw tu. Jadi bila sebut daimun makna sentiasa, selalu, always. Okey, sentiasa. Madama selagi mana. Dalam Quran juzuk 12 mana sebut, tuan-tuan buka juzuk 12 6 lai, juzuk 12 tuan-tuan lihat, Allahumma salli alaihi. 5 lai juzuk 12 6 lai, muka surat berapa ni? 233. Tuan-tuan nampak tak ayat bawah tu? Ada dua ayat bawah. Ayat 107 108. Khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alun lima yurid. Nampak madamatis sama. Sebab apa madamat tak madama? Sebab as-samawat tu kan muannas, perempuan, ada ta tu. Dan juga dia jamak muannas salim tu, as-samawat, jamak muannas salim. Jadi dia perempuan. Diletakkan madamat, bukan madama. Ayat 18, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majdud. Sekali lagi dia ulang. Tadi tengok ayat 17 sebut, 18 sebut madamatis samawati wal ard. Nampak? Madama makna selagi mana. Okey. Boleh
Daimun, daim makna always, selalunya, sentiasa. Okey. Jadi insya-Allah kita bagi laluan kepada Ustaz Agong dulu. Okey. Nanti kalau ada kesempatan tadabbur nanti kita masuk sikitlah mengenai dengan huruf zal. Dalam beberapa kalimah kita masuk, kemudian kita terus dalam bab tadabbur. Tanpa melengahkan masa, saya serahkan kepada Ustaz Agong terlebih dahulu untuk dia mengambil bahagian beliau insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da amma ba'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada pagi hari ini kita akan meneruskan latihan yang ada pada kitab yang merah ni. Latihan kaedah kata dasar bahasa Al-Quran. Jadi Alhamdulillah, sejak semalam kita dah masuk pada muka surat 41. Latihan yang ketiga. Kita mencari wazan untuk setiap kata kerja. Jadi latihan ketiga ni mengenai wazan kata kerja. InsyaAllah kita akan teruskan kepada muka surat 42. Masih kita mengambil ayat daripada surah Al-Baqarah. Iaitunya ayat yang 267 hingga 268. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlan wallahu wasi'un alim. Jadi ini ayat yang 267 dan 268. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Ini di ayat yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu. Amanu dengan anfiqu. Apa wazan untuk dua-dua kata kerja ni? Yang pertama amanu. Amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Selalu kita dengar kata kerja amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Apa wazan dia? Wazan dia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena cari wazan dia. Di sini dah ada pilihan untuk wazan-wazan yang ada. Nampak? Dah ada pilihan di sini untuk wazan-wazan yang ada. Okey. Jadi tuan-tuan dan puan-puan kena sesuaikan perkataan amanu, sesuaikan dengan wazan-wazan yang ada. Yang mana satu yang sama bentuk dia dengan amanu. Kita tengok af'ilu, ada tuf'ilu, banyak lagi. Yang mana satu? Okey. Amanu. Amanu ni tuan-tuan dan puan-puan, asal dia adalah a'manu. Macam ni, asal dia macam tu. Jadi amanu tu asal dia iaitunya a'manu. Jadi kalau dari bentuk asal ni, dari bentuk semula jadi dia, barulah kita nampak apa wazan dia. Wazan dia apa di sini? Wazan dia, kita tengok di sini. Bawah dia tak nampak. Bawah dia tak nampak. Saya cari. Jadi a'manu tu yang mana satu? Yang sama. Dia diawali oleh hamzah. Kita cari yang mana wazan yang diawali oleh hamzah. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, yang nombor terakhir ni if'alu ni alif ya. Kena bezakan alif dengan hamzah, ni alif. Jadi nombor 1, nombor 2 dan nombor 3. Sekarang kita tengok lagi yang paling senang. Dia berakhiran dengan waw. Waw yang ni penanda dia ramai. Tengok di wazan ni, yang mana berakhiran waw? Yang satu dengan yang ni. Maknanya antara dua ni lah lagi.
Kalau yang hamzah sini af'alna ni pakai na belakang dia. Antara yang dua ni. Yang mana satu yang serupai? Kita tengok baris dia. Amanu. Fathah, sukun, fathah, dhammah. Yang mana satu yang sama? Yang sama yang ni. Fathah, sukun, fathah, dhammah. Kita cuba try. Af'alu. Af'alu. Sama dia bentuk dia, tuan-tuan dan puan-puan. Sama-sama fathah, sama-sama hamzah. Ini sukun, sama-sama sukun. Sama-sama fathah, sama-sama dhammah, sama-sama pakai waw akhiran dia. Jadi macam tu wazan tu. Jadi kalau wazan, dia kena sama baris dia. Baris semua ni kena sama. Baris dia. Dan juga huruf tambahan kena sama. Huruf tambahan di amanu, apa huruf tambahan dia? Iaitu hamzah. Di af'alu, di wazan af'alu, apa huruf tambahan dia? Huruf tambahan dia adalah hamzah. Sama hamzah huruf tambahan dia. Jadi betul lah jawapan kita. Berarti a'manu tu wazan dia adalah af'alu. Asal dia iaitunya amana yu'minu. Amana yu'minu. Asal dia amana yu'minu. Af'ala yuf'ilu. Macam tu. Okey. Maknanya beriman. Jadi kalau tuan-tuan nak puan-puan nak cari makna, cari kata dasar dia. Apa kata dasar tu? Yang sejajar dengan fa, yang sejajar dengan ain, yang sejajar dengan lam. Apa dia? Hamzah, mim dan nun. Maknanya beriman. Boleh cari dalam kitab nak kata yang hijau tu, kamus kata dasar Al-Quran. Nampak? Jelas? Okey. Jadi maknanya beriman. Mereka beriman. Jadi wahai orang-orang yang mereka itu beriman, wahai orang-orang yang beriman. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu. Kita padam yang ni. Anfiqu. Anfiqu. Kita cari yang mana yang serupa dengan yang ni. Dia juga diawali oleh hamzah dengan huruf tambahan hamzah. Huruf tambahan hamzah. Dan juga diakhiri dengan waw. Yang berakhiran dengan waw dalam wazan-wazan ni cuma 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Ada 5. Dan yang menyerupai dengan baris dia adalah, kalau kita tengok dengan sama-sama sangat baris dia, yang sejajar dengan baris dia, iaitunya af'ilu. Cuba kita try. Yang nombor 1 tu af'ilu. Kita try. Af'ilu. Sama ke tak baris dia tuan-tuan dan puan-puan? Sama-sama fathah-fathah. Sama-sama sukun-sukun. Sama-sama kasrah-kasrah. Sama dhammah. Maknanya betul. Betul tu. Dan huruf tambahan dia di af'ilu, huruf tambahan dia apa? Hamzah. Di anfiqu huruf tambahan dia apa? Hamzah. Huruf tambahan dia sama. Maknanya kita betul. Dan cara nak pastikan lebih-lebih pasti lagi, tengok dalam kamus kata dasar. Kita cari pada kata dasar nun, fa dan qaf. Kalau terjumpa anfaqa, maknanya kita betul. InsyaAllah betul tu. Maknanya menginfakkan. Okay. Ya ayyuhallazina amanu anfiqu min thayyibat ma kasabtum. 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 Kasabtum ni apa ni wazan dia tuan-tuan dan puan-puan? Okey. Kita tengok yang serupai, yang menyerupai. Sini dah ada dah. Yang berakhiran dengan tum. Yang berakhiran dengan domir tum. Nampak? Yang berakhiran dengan domir tum. Yang mana satu? Cuma ini saja. Maknanya inilah berkemungkinan. Kita cuba try. Fa'altum. Fa'altum. Sama ke tak baris dia? Sama-sama fathah, sama-sama fathah, sama-sama sukun, sama-sama berakhiran tum.
Maknanya inilah wazan dia. Ini wazan dia. Sekarang apa kata dasar dia? Kaf, sin dan ba. Ini kata dasar dia. Maknanya apa? Boleh tuan-tuan cek. Maknanya adalah yang kamu dapatkan, yang kamu peroleh. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah daripada hal-hal baik yang kamu dapatkan, benda-benda baik yang kamu dapatkan, barang-barang baik yang kamu dapatkan, rezeki. Jadi kalau kita mempunyai rezeki dari Allah, kita pilih yang terbaik, yang baik-baik dari rezeki kita untuk kita infakkan. Jangan pilih yang paling buruk. Ada pakaian dekat rumah, cari pakaian atau baju-baju yang tak elok dipakai lagi, itu kita infakkan. Jangan. Tapi kita cuba cari pakaian atau baju yang boleh dipakai oleh orang lain. Jadi jangan kita pilih harta yang paling buruk dari yang kita punya untuk kita infakkan. Wa mimma akhrajna. Syahmi faham? Syahmi faham? Okey. Wa mimma akhrajna, dan daripada akhrajna. Akhrajna. Kita cari di sini. Yang mana satu? Dia berakhiran dengan na. Kata ganti nama na. Simbol fa'il, simbol fa'il yang berupa kata ganti nama na atau kami. Akhrajna, yang mana satu yang berakhiran na? Cuma ni saja. Kita cuba try ya. Af'alna. Af'alna. Sama ke tak baris dia? Kita tengok. Hamzah dengan hamzah sama fathah. Ini sama-sama sukun, sama-sama fathah, sama-sama sukun, sama-sama berakhiran dengan na. Na yang bermaknakan kami atau kita. Apa kata dasar dia? Cari yang sejajar dengan fa ain lam, iaitunya kha, ra dan jim. Maknanya apa? Akhrajna, akhraja. Boleh tuan-tuan cari di kamus kata dasar kha, ra dan jim. Maknanya apa? Mengeluarkan. Wa mimma akhrajna lakum minal ard, dan dari apa saja yang telah kami keluarkan dari bumi. Maksudnya macam telah tumbuhan yang keluar daripada tanah, tumbuhan langsung tumbuh, dapat buah-buahan. Itu rezeki bagi kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu pula kita kena infakkan dari apa yang kita telah dapatkan. Wala tayammamul khabisa minhu. Okey. Wala tayammamu. Wala tayammamul khabisa minhu. Wala tayammamu. Yang mana satu yang sama? Yang mana satu yang sama? Kita tengok. Dia berakhiran dengan waw. Dengan waw iaitu kata ganti nama yang bermaknakan mereka. Kita cari sama. Tayammamu. Yang mana satu yang menyerupai? Tayammamu, yang ni satu. Ni tadi dah. Yang mana satu? Kita cuba yang ni. Sama ke tak? Tafa'alu. Tafa'alu. Tuan-tuan dan puan-puan, dia berakhiran dengan ni. Sama ke tak huruf dia? Ta dengan ta sama-sama berawalan berbaris fathah. Ya dengan fa sama-sama berbaris fathah. Mim dengan mim sama-sama syabdu dengan fathah. Mim dengan lam sama-sama dhammah. Maknanya betul. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah ya, mim dan mim. Boleh tuan-tuan dan puan-puan cek dalam kamus kata dasar. Nanti akan terjumpa tu. Tayammama.
Tayammama. Kalau dah plus dengan disambungkan dengan waw, maka berubah jadi tayammamu. Apa makna tayammama tu? Makna dia adalah memilih. Wala tayammamu, dan janganlah kalian semua pilih al-khabitha minhu, yang terburuk daripada rezeki tersebut. Minhu, daripadanya tu daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau menginfakkan tu jangan pilih yang terburuk, tapi cari yang sesuai untuk orang yang akan kita berikan. Apalah yang paling bagus tu, yang terbaik kita berikan kepada orang lain. Minhu tunfikun, daripada yang kamu infakkan. Tunfikun, tunfikuna, ada berawalan dengan huruf mudhara'ah, berakhiran dengan waw dan nun. Kita cari yang mana yang menyerupai. Yang mana sama? Cuma ni saja tuan-tuan dan puan-puan. Kalau tuan-tuan dan puan-puan baca, cuma ni saja yang menyerupai. Tuf'ilun. Cuma ni saja. Tak ada berakhiran na kan? Cuma ni saja yang berakhiran na. Tuf'iluna. Kalau kita samakan, ta dengan ta sama-sama berbaris depan. Nun dengan fa sama-sama sukun. Fa dengan ain sama-sama kasrah. Qaf dengan lam sama-sama dhammah. Berakhiran waw dengan nun. Sama-sama diawali oleh huruf mudhara'ah, sama-sama berakhiran dengan waw dan nun. Maknanya betul. Apa kata dasar dia? Kata dasar dia adalah nun, fa dan qaf. Ini tadi kita kan dah jumpa tadi anfaqa kan? Tadi anfiku. Ni anfiku. Anfiku ni fi'il amar dia. Fi'il amar tadi ni. Kalau yunfikun, tunfikun ni, ini fi'il mudhari. Ini infakkanlah. Kalau sini ni berinfak atau kata kerja yang biasa saja. Jadi wala tayammamul khabisa minhu tunfikun, dan janganlah kamu memilih yang terburuk daripada rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kamu infakkan. Walastum biakhidhihi, dan kamu bukanlah kamu, dan kamu tidak akan biakhidhihi. Biakhidhi ni daripada perkataan akhadha ya'khudhu. Akhadha ya'khudhu makna dia mengambil. Kalau akhidun itu tu fa'il, ismul fa'il. Kata nama apa? Kata nama yang ada dalam apa tu? Ismul fa'il nama dia. Boleh tengok di kaedah dalam kamus yang hijau, dalam buku yang hijau tu. Jadi biakhidhi itu ismul fa'il atau kata nama pelaku. Jadi walastum biakhidhihi, dan kamu tak akan pernah mengambil hal tersebut, benda tersebut. Jadi kalau kita nak berinfak, cuba kita fikirkan yang nak kita beri sama orang lain ni, kita akan menerima ke tak kalau orang lain pun akan memberi hal yang serupa dengan tu. Contoh, kita nak bagi satu baju yang rasanya tak elok lagi, kita bagi sama orang lain. Cuba kita fikir, adakah kita akan menerima baju yang serupa macam tu kalau ada orang lain yang bagi? Kalau rasanya kita tak akan terima, maka janganlah sampai kita membagi baju tersebut. Jadi kita fikir, sebelum kita bagi orang lain, cuba kita balikkan sama diri kita sendiri. Apakah kita akan menerima hal tersebut yang serupa kalau ada orang lain yang nak bagi dengan kita? Macam tu. Jadi kita, intinya, poin penting dia, kita kena bagi infak itu adalah infak yang terbaik. Sebab tu sini cakap, anfiku min tayyibati ma kasabtum. Infakkanlah daripada hal atau rezeki yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang kamu dapatkan. Illa an tughmidu fihi. An tughmidu fihi. Tughmidu. An tughmidu fihi. Cuba cari yang mana satu? Itu. Ini dah ada tadi. Berkemungkinan yang ni. Yang ni pun dah ada tadi kan? Tak ada lagi yang lain. Yang ni lagi. Tuf'ilu. Samakan dulu. Kita cuba try. Betul ke tak? Jawaban kita semua. Tuf'ilu. Sama-sama berakhiran dengan waw. Sama-sama berawalan dengan ta, huruf mudhara'ah. Sama-sama sukun, kasrah, dhammah. Maknanya kita betul. Ni sukun, ni kasrah, ni dhammah. Maknanya kita betul.
Apa kata dasar dia? Ain, mim dan dad. Gha ya, bukan ain ya, gha. Gha, mim dan dad. Apa makna dia? Boleh tuan-tuan cari dari kamus kata dasar. Makna dia adalah memejamkan mata. Illa an tughmidu fihi, kecuali kalau kamu memejamkan mata padanya. Apa maksudnya? Maksud ayat ni, maksudnya macam ni tuan-tuan dan puan-puan. Tadi kita sambung dari sini ya. Wala tayammamul khabitha minhu tunfikun. Dan janganlah kamu pilih yang paling buruk, yang buruk daripada rezeki yang diberikan Allah tadi itu untuk kamu infakkan. Walastum bi akhiri illa an tughmidu fihi. Dan kamu memang tak akan pernah mau untuk mengambil kalau ada orang yang nak bagi rezeki macam tadi tu. Kalau ada orang nak bagi infak macam tadi tu, kamu tak akan pernah mengambil. Illa an tughmidu fihi, kecuali kalau kamu memejam mata. Jadi kalau memejam mata ni maksud dia kalau ada orang bagi yang buruk-buruk, kamu ambil je lah. Kita ambil je untuk menghargai pemberian orang lain. Macam tu. Jadi orang pun menerima dia dengan terpaksa. Padahal dia sendiri tak nak mengambil benda yang sudah buruk tu, yang tak layak dipakai lagi tu. Cuma nak menghargai orang yang memberi saja. Jadi kita jangan sampai macam tu pula ke orang lain. Jangan sampai kita menginfakkan atau bersedekah benda-benda yang mungkin orang lain tak akan menerima benda tersebut. Macam tu. Wa'lamu. Wa'lamu wa'lamu. Apa wazan dia? Kita cari sini yang mana sama. Ni diawali oleh alif. Ni alif ya tuan-tuan dan puan-puan, berbeza antara alif dengan hamzah. Tu alif. Yang mana satu yang sama? Yang ni sama. Yang paling akhir ni. Selain tu tak ada yang pakai alif. Cuma ni saja. Ni i'lamu. If'alu. Sama ke tak? Sama-sama alif, sama-sama sukun, sama-sama fathah, sama-sama dhammah, sama-sama pakai waw akhiran dia. If'alu, i'lamu. Ini fi'il amar, kata kerja perintah. Apa kata dasar dia? Ain, lam dan mim. Maknanya apa? Mengetahui. Jadi kalau fi'il amar dia bermaknakan ketahuilah. Fi'il madhi dan fi'il mudhari' dia adalah alima ya'lamu i'lam. Maknanya ketahuilah. Jadi wa'lamu, dan ketahuilah annallaha, sesungguhnya Allah ghaniyyun hamid, maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah sini mengingatkan, jangan takut kalau kita ni nak berinfak kepada orang lain tu, takut nak bagi yang terbaik, jangan takut miskin. Jadi di akhir ayat ni Allah bagi penegasan bahwasanya Allah maha kaya. Jangan sampai kita takut untuk berinfak di jalan Allah. Okey. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Ya'idukum. Ya'idu. Tetapi dia ya'idu saja. Ya'idu. Yang mana yang sama? Sini senang je, 3 huruf kan? Cari yang 3 huruf. Ni dia. Ya'ilu. Ya'ilu ni, nampak? Ya'ilu. Yang ilu ni. Ni saja. Ya'ilu. Ni dia kata ini dia wazan dia. Ada Sat macam ni Sat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, sini ya'idu ni asal dia adalah yau'idu. Sebab dia wa'ada yau'idu asal dia. Jadi wazan dia adalah yaf'ilu sebenarnya. Macam ni. Ini sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan. Cuma disebabkan sini huruf illah yang waw sukun ni dia tak boleh selepas dia tu kasrah. Ada di belajar di ilmu saraf di kaedah i'lal. Jadi asal dia adalah yau'idu. Wa'ada yau'idu. Maknanya dia menjanjikan. Ini asal dia adalah yaf'ilu. Jadi ini wazan dia. Berarti itu fi'il mudhari'. Apa? Asyaitanu ya'idukumul faqra. Jadi ketika kita takut-takut nak berinfak yang terbaik tu, syaitan ya'idukumul faqra.
dia tu menjanjikan kepada kamu kefakiran. Maksud dia apa? Syaitan tu nanti cakap berbisik-bisik, kalau kamu menginfakkan sebahagian harta kamu, menginfakkan sebanyak ni, nanti kamu akan jadi fakir, nanti kamu akan jadi miskin, macam tu. Wa ya'murukum bil fahsya. Wa ya'murukum. Ya'muru. Ya'muru, apa wazan dia? Kita cari yang sama. Tinggal satu je lagi. Satu je lagi yang wazan yang satu je lagi. Yang mana yang sama? Ya'muru. Ni dia. Memang tinggal ni satu ni je lagi kan? Yaf'ulu. Yaf'ulu sama ke tak? Sama dengan huruf mudhara'ah atau ya, sama-sama ni ya ya. Sama-sama sukun, sama-sama dhammah, sama-sama dhammah. Muka surat 42. Okey. Okey. Jadi sama-sama macam ni kan? Dah nampak? Maka kata dasar dia adalah hamzah, mim dan ra. Ni kata dasar dia. Ya'muru. Maknanya apa? Memerintahkan, menyuruh. Betul lah wazan dia ni, dah sama. Memerintahkan atau menyuruh. Wa ya'murukum asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan tu selalu menjanjikan berbisik-bisik di telinga kamu al-faqra, kefakiran yang akan kamu dapatkan kalau kamu bersedekah. Wa ya'murukum bil fahsya, dan dia syaitan tadi tu menyuruh kamu untuk melakukan perbuatan keji. Wallahu ya'idukum maghfirah. Sedangkan Allah sebenarnya Allah telah menjanjikan kepada kamu maghfirah, keampunan, minhu, daripada Allah, wa fadlan, dan juga kelebihan, keutamaan untuk kamu. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas dan maha mengetahui. Jadi keampunan Allah tu maha luas, rezeki daripada Allah tu banyak, wa alim, Allah tu maha mengetahui. Jadi janganlah kita takut untuk menjadi fakir atau untuk menjadi miskin sebabkan kita banyak berinfak atau bersedekah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini bagus ni kandungan ayat daripada surah Al-Baqarah ayat yang 267 hinggalah 268. Jadi itulah wazan-wazan yang kita dapat tadi tuan-tuan dan puan-puan. Jadi sebenarnya mencari wazan ni sangatlah senang. Cuma dengan adanya wazan kita pun senang nak menjumpai kata dasar daripada setiap kata kerja atau setiap perkataan. Jadi kata dasar ya'idu. Bagus. Kata dasar ya'idu. Ya'idu ni asal dia adalah yau'idu. Yau'idu. Jadi wazan yang sebenarnya bukan ya'ilu tapi yaf'ilu. Daripada wazan ni kita nampak apa yang kata dasar dia? Waw. Yang sejajar dengan fa iaitunya waw. Yang sejajar dengan ain apa? Yang sejajar dengan ain, ya ain sama ain. Yang sejajar dengan lam apa? Dal. Jadi kata dasar dia adalah waw, ain dan dal. Wa'ada ya'idu, maknanya menjanjikan atau berjanji. Okey. Jadi itulah pembahasan kita. Jadi kita cuba lagi, kita cek lagi jawapan kita tadi. Amanu itu wazan dia nombor 5. Amanu wazan dia nombor 5. Anfiku wazan dia nombor 1. Kasabtum wazan dia nombor 9. Akhrajna wazan dia nombor 3. Tayammamu wazan dia nombor 4. Tunfiquna wazan dia nombor 6. Tughmidu wazan dia nombor 2. I'lamu wazan dia nombor 10. Ya'idu wazan dia nombor 7. Ya'muru wazan dia nombor 8. Jadi itulah. Ini ayat berkenaan dengan infak ataupun sedekah. Jadi semoga saja boleh dipahami oleh tuan-tuan dan puan-puan, dan semoga saja bermanfaat apa yang kita kongsikan, dan boleh semakin menumbuhkan rasa semangat tuan-tuan dan puan-puan untuk terus dan selalu belajar bahasa Arab. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekurangan saya. Wallahu alam. Ada soalan lagi? Apa? Wa'ada. Cari makna. Boleh kita cari makna sekejap. Wa'ada.
Cari yang wa'ada. Ni wa'ada. Apa? Waw, ain dan dal. Wa'ada ya'idu. Tadi kan ya'idukum. Ni ya'idu. Ya'idu. Makna dia apa? Menjanjikan. Asyaitanu ya'idukumul faqra. Syaitan menjanjikan kepada kamu kefakiran atau berbisik tentang kefakiran kepada kamu. Menakut-nakutkan kamu akan kefakiran. Boleh muka surat 202. Okey. Jadi mungkin itu saja dahulu pada pagi yang berbahagia ni. Saya serahkan kembali kepada Al-Mukarram Ustaz Farid. Saya mohon maaf atas segala kekurangan saya dan kesilapan saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakallah diucapkan kepada Ustaz Agong kita. Adau, ishtagil adau. Okey. Iblis ada isim jantina tak? Iblis ada isim jantina tak? Iblis ada jantan betina, sebab tu dia ada zuriat. Iblis kita bagi tahu tadi dia di kalangan jin. Okey, bila iblis di kalangan jin, jadi sudah pasti dia ada zuriat. Malaikat dia tak ada jantan betina, malaikat lelaki pun bukan, perempuan pun bukan. Sebab tu tak ada zuriat. Tetapi untuk iblis, Quran kata iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Dalam suratul Kahfi tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Nampak? Illa iblis kana minal jin, iblis di kalangan jin. Kemudian sambungan ayat tu, afatattakhidunahu wa zurriyatahu. Bila sebut tentang zurriyah, maknanya zuriat. Zuriat akan lahir daripada gabungan lelaki dan perempuan. Kalau lelaki sahaja sama lelaki, tak mungkin lahir zuriat. Perempuan dengan perempuan tak mungkin lahir zuriat. Betul lah? Jadi sudah pasti ada lelaki dan juga perempuan. Kita tadi ada urusan, jadi kita habiskan awal. InsyaAllah kita sambung sikit lagi dalam huruf lepas huruf dal tadi, huruf apa yang kita nak sambung lepas ni, iaitu huruf zal. Okey, zal. Tuan-tuan lihat dua bab. Zabaha yazbahu. Okey. Apa maksud zabaha yazbahu? Muka surat 107. Kita masih dalam Qamus Al-Quran. Sambung sikit lagi. Zabaha yazbahu. Zabaha yazbahu makna sembelih. Sembelih. Okey. Kemudian zabbaha yuzabbihu. Apa maksud zabbaha yuzabbihu? Maksudnya bunuh ataupun sembelih. Sama je. Cuma sama dua ni, zabbaha yazbahu, zabbaha yuzabbihu tasbih. Refer muka surat 14 Zibhun adalah sembelihan. Jadi zabaha yazbahu verb fi'il. Zibhun makna sembelihan, noun, isim masdar. Zabbaha yuzabbihu maknanya apa? Maknanya menyembelih, bunuh. Ini selalunya bunuh ni kita panggil li taksir ataupun li taqti'. Makna bunuh bukan sebarang sembelih punya. Sembelih tak ada kasihan balasnya. Betul-betul bunuh. Kita lihat dalam surah apa nama? Dalam surah apa ni juzuk 1 pada. Tuan-tuan buka juzuk 1 berapa lai? 4 lai.
Tiga lay satu Dua satu lay, dua lay, tiga lay. Tiga lay satu muka. Tiga lay plus satu page. Nampak Suratul Baqarah ayat ke-49. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Mereka sembelih. Fir'aun ni mereka disuruh apa? Sembelih anak-anak kamu. Mereka sembelih anak-anak kamu. Tentera Fir'aun. Nak bagi tahu, Zabah yuzabih bukan sembelih biasanya. Sembelih yang banyak kali, sembelih sampai mati. Makna menyeksa. Nampak mendera. Okey? Itu makna zabah yuzabih. Makna sembelihan yang teruk, yang tak ada ihsan. Sampai Nabi dalam hadis Nabi sebut, siapa yang bunuh al-wazaq, cicak. Siapa yang sekali pukul bidarbah wahidah, sekali pukul mati, pahalanya banyak tau, 100%. Sebab dia buat ihsan untuk membunuh binatang. Yang kedua, kalau dia pukul 2 kali baru mati cicak, pahalanya kurang sikit lah. 2 kali tak mati, 3 kali baru mati, pahalanya lagi kurang. Nampak? Sebab apa? Sebabnya bunuh sekali mati itu ihsan. Ihsan iaitu kita panggil buat baik kepada haiwan. Cicak ni sebab apa bunuh? Dia tak kacau kita pun. Nabi suruh bunuh. Tak kira dia kacau tak kacau. Tapi kalau di rumah kita dia kacau lah. Dia akan berak. Dia tak berak di rumah kita. Dia akan berak keliling tepi-tepi dinding penuh tak cicak. Walaupun dia duduk luar rumah, dia tak kacau kita, Nabi suruh bunuh. Bunuhlah. Katak jangan bunuh. Katak Nabi tak bagi bunuh. Cicak Nabi suruh bunuh. Jadi bila sebut tentang cicak ni, ada orang kata, ketika isteri mengandung jangan bunuh cicak, tak boleh. Takut anak cacat. Bukan. Nabi suruh bunuh, tak kira isteri kamu mengandung ke tak mengandung ke. Nabi suruh bunuh. Kalau macam tu tak boleh sembelih lah. Isteri mengandung tak boleh kerja sembelih. Siapa kerja sembelih kena berhenti, kerja benda lain. Tak boleh sembelih binatang ketika isteri mengandung. Okey. Jadi membunuh binatang ni, terutama cicak, Nabi suruh bunuhlah. Tak kira lah isteri kamu syarat mengandung ke, baru mengandung berapa bulan. Dia kata takut memberi efek kepada kandungan. Tak ada efek, Nabi suruh bunuh. Cicak Nabi suruh bunuh, katak Nabi larang bunuh. Sebab katak kita tak boleh makan pun kalau bunuh. Jadi sebab apa antara simbolik je lah. Kisah Nabi Ibrahim AS, api menjulang tau. Api menjulang. Tinggi ni api ni. Cicak ni, dia buat apa? Cicak ni dia hanya tiup je api. Dia tak buat apa pun, dia tiup. Cicak punya tiupan ni besar mana sangat. Dia tak kira cicak punya tiupan. Diambil kira usaha untuk membesarkan api yang sudah besar yang ada pada yang membakar Nabi Ibrahim. Api yang nak bakar Nabi Ibrahim tu, api yang besar tu, yang menjulang tinggi tu, yang dikatakan burung lintas pun boleh terbakar. Tinggi betul. Nak bagi tahu manusia pun tak boleh nak lempar Nabi Ibrahim. Terlampau panas, terlampau tinggi. Panas sangat. Terpaksa guna alat elastik min janik. Alat elastik, tarik, pum, Nabi Ibrahim akan pergi. Akan dilemparkan dalam api. Cicak cuba tiup. Cicak ni tiup besar mana sangat. Tapi usaha dia untuk melakukan kejahatan. Sebab itu sampai sekarang Nabi suruh bunuh cicak. Tuan-tuan nampak cicak bunuh lah. Ada orang dia tak bagi bunuh. Dia kata nak bunuh cicak jangan bunuh depan anak. Tak apa elok. Tak ada istilah bunuh tak elok. Nabi suruh bunuh. Bahkan kita kena ajar anak-anak kita lagi. Supaya yang mana Nabi suruh bunuh, kita bunuh. Tapi bunuh tersebut bunuh dengan ihsan lah. Bukan bunuh maknanya cabut ekor, cabut kaki, cabut kaki belakang, cabut tangan depan, kemudian potong kepala. Tak. Sekali tekan, sekali elastik, mati terus. Kita nak ajar supaya berlaku ihsan.
dalam ayat ini yuzabbihuna abna'akum. Dalam ayat ini nak bagi tahu sembelih dia bukan sembelih biasanya, berkali-kali sembelih. Teruk sangat yang dilakukan oleh tentera Firaun kepada kaum Qibti, Bani Israel. Yang dilakukan oleh tentera Firaun kepada Bani Israel. Sembelih. Jadi tak ada ihsan dah. Terus sembelih. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat dalam surah Al-Qasas pun ada sebut surah Qasas juzuk 20. 2 lai juzuk 20. Tuan-tuan tengoklah surah Qasas. Ada. Sama juga digunakan juga ayat yang keempat. Inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Nampak? Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Nampak jelas. Jadi yudhabbihu abna'ahum, mereka sembelih anak-anak mereka. Dia Firaun sembelih anak-anak mereka, anak Bani Israel. Wa yastahyi nisa'ahum, dia biarkan perempuan-perempuan Bani Israel. Bukan makna dihidupkan tu, makna dihidupkan tu makna dibiarkan. Mana yastahyi ni bukan hidup biasa tau. Bukan hidup biasa. Hidup yang menderita. Tak ada suami, hidup yang menderita, jadikan hamba abdi, merogol dan sebagainya. Okey? Itu kita nak sebut perbandingan antara zabaha, zabbaha. Zabaha sembelih biasa. Bila zabbaha adalah sembelih yang berkali-kali yang teruk. Kita tengok orang sembelih lembu korban, sekala dia tarik 1, 2. Maknanya dia hebatlah, pisau tajam dan berlaku ihsan. Tapi kalau dia sembelih macam potong daging, hiris, potong, itu tak berlaku ihsan. Itu dipanggil yuzabbihu abna'ahum. Itu dipanggil zabbaha yuzabbihu, sembelih berkali-kali macam hiris. Kalau zabbaha yazbahu, 1, 2 sekali potong, 1, 2 potong cukup. Okey, itu zabaha yazbahu. Kemudian kita lihat seterusnya perkataan yang terakhir untuk hari ini, 107, iaitu zurriyatun. Jamak dia zurriyat. Zurriyah ni kita ada sebut dah tadi. Apa dia? Tadi kita sebut. Tadi kita baca surah mengenai dengan iblis tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Nampak? Afatattakhidunahu wa dhurriyyatahu. Nampak? Wa dhurriyyatahu. Makna zurriyah. Cuma dalam bahasa Melayu kita sebut zuriat. Dalam bahasa Arab, ra disabdukan, ya pun disabdukan, ditekankan sikit ya tu, zurriyah. Zurriyah atau zurriyat. Zurriyah. Nampak makna zuriat keturunan. Nampak? Zurriyah ataupun zurriyat. Dia ditekankan sikit ya tu, ra pun bersabdu lah, makna ada 2 r. Dalam bahasa Arab. Bahasa Melayu zuriat. Yang dalam surah Al-Furqan juzuk 19, tuan-tuan boleh buka juzuk 19, 2 lai 1 page. 1 lai 2 lai 2 lai 1 page. Surah Al-Furqan akhir sekali. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Nampak? وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا. Nampak? وَذُرِّيَّاتِنَا, zuriat-zuriat kami. Jelas muka surat 107. Dah habis dah 2 bar huruf zal. Esok kita akan masuk muka surat 108 huruf zal. Ada berbaki berapa lagi Ada 1 lagi, tapi
banyak, ada 5 kalimah. Ada 6 kalimah. Ada 6. Ada 6. Kita akan sambung esok insya-Allah. Kerana huruf zal ni berbaki satu lagi yang 2 bar, sikit je. Kemudian kita insya-Allah kita akan masuk huruf ra. Tuan-tuan, kita dah habis selesai dalam bab Qamus Al-Quran. Sekarang tuan-tuan yang mengikuti kita pada hari ini, seperti biasalah yang kita janjikan kepada tuan-tuan, slot yang ketiga ini kita akan membicarakan bab apa? Iaitu tadabbur Al-Quranul Karim. Tuan-tuan, puan-puan sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, suka saya ingatkan tuan-tuan dan juga puan-puan yang mengikuti kita pengajian sesi tadabbur, sesi yang terakhir ini, pastikan Quran tuan-tuan bersama, Quran terjemahan bersama dengan tuan-tuan. Sebab perbincangan yang kita akan bincangkan perlu kepada ketelusan dan juga kepada tarkis, iaitu fokus tuan-tuan. Kalau tak, tuan-tuan tidak akan nampak perbezaan, kerana perbezaan yang amat halus dan sedikit. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak mengajak tuan-tuan pada hari ini untuk tadabbur pada ayat suratul Mu'minun ayat ke-83 dan juga suratul Namli pada ayat ke-60. Suratul Mu'minun ayat 83, juzuk ke berapa? Juzuk 18. Juzuk 18. Tuan-tuan buka 3 lai. 3 lai juzuk berapa? 18 Kita lihat. Kena tanda lah sikit Tanda sikit, juzuk 18 3 lai. Mana 18 1 lai. Okey, 2 lai, 3 lai. Muka surat yang ke-100, muka surat yang ke-347. Tuan-tuan lihat pada ayat ke berapa tu? Pada ayat ke-83 Apa dia? Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Okey. Tuan-tuan tanda. Kemudian buka suratul Namli. Suratul Namli ni juzuk yang ke-20, satu lai tengah-tengah tu Tengok juzuk 20, satu lai tengah-tengah. Tuan-tuan tanda juga. Mana 20. Okey, satu lai juzuk 20. Tuan-tuan tanda juga. Ayat ke berapa tu? Ayat yang ke-68. Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna min qablu in hadza illa asatirul awwalin. Tuan-tuan nampak ayat lebih kurang sama je. 60 ayat suratul Namli, muka surat 383 ayat 68. Okey. Tuan-tuan tengok suratul Namli ayat 68 dengan suratul Mu'minun ayat 83 lebih kurang sama. Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna. Perbezaan dia apa? Saya nak bagi tahu. Perbezaan dia, tuan-tuan lihat suratul Mu'minun ayat ke-83 diletakkan laqad wa'idna nahnu wa abauna. Nahnu wa abauna hadza. Hadza diletakkan kemudian. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza. Okey? Tapi dalam suratul Namli ayat yang ke-68 diletakkan hadza tu awal. Laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna. Suratul Mu'minun hadza letak belakang. Laqad wa'idna nahnu wa abauna hadza. Dalam suratul Namli hadza letak depan. Apa perbezaan tu? Tuan-tuan nampak perbezaan yang halus tu? Okey? Sekarang ni tuan-tuan lihat dulu ayat yang sebelum. Nak faham ayat ni sebab apa diletakkan haza awal, takkan haza akhir. Tuan-tuan lihat yang pertama, lihat ayat sebelum, yang kedua lihat terjemahan. Baru tuan-tuan lebih faham. Tuan-tuan buka suratul Mu'minun ayat ke-347, ayat sebelum je ayat 82. Qalu a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'uthun. Okey. Mereka berkata, ayat 82 Mereka berkata, a idza mitna. Tu istifham, adakah, idza apabila. Adakah apabila mitna kami dah mati, wa kunna turaba kami dah menjadi tanah,
wa 'idhama, kami dah jadi tulang belulang. A inna lamab'utsun, a inna atu istifham, adakah sesungguhnya kami benar-benar dibangkitkan kali yang kedua? Kemudian Quran jawab pada ayat 83, laqad wa'idna, sesungguhnya telah dijanjikan kepada kami, dan juga nenek moyang kami, wa abauna, ayah-ayah kami itu nenek moyang kami, hadza, ini telah dijanjikan perkara ini, min qablu, dahulunya, in hadza illa asatirul awalin, tak lain tak bukan ni semua dongengan orang terdahulu. Nampak? Tuan-tuan refer pada surah An-Naml ayat yang ke-383. Lihat ayat sebelumnya, iaitu ayat ke-67. Wa qala alladhina kafaru a idza kunna turaban wa abauna a inna lamukhrajun. Okey? Tuan-tuan buka muka surat 383. Orang kafir berkata, dia kata apa? A idza kunna turaba. Itu istifham, pertanyaan, adakah apabila kunna turaba, kami dah menjadi tanah, wa abauna, dan juga nenek moyang kami juga telah menjadi tanah, inna lamukhrajun, adakah kami benar-benar dikeluarkan daripada kubur? Quran jawab, laqad wa'idna hadza, sesungguhnya telah janjikan kami dengan perkara ini, hari kebangkitan ini, nahnu wa abauna, telah dijanjikan kepada kami, telah dijanjikan kepada nenek moyang kami, min qablu, sebelum ini, in hadza illa asatirul awwalin, tak lain tak bukan ini semualah dongengan yang telah terdahulu. Telah sama ayat, telah dijanjikan kepada kami dan juga nenek moyang kami sebelum ini. Yang ini semua tak lain tak bukan hanyalah dongengan orang yang telah terdahulu. Okey tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, apa perbezaan ni? Kita lihat perkara yang pertama, tuan-tuan lihat dalam suratul Mu'minun. Tuan-tuan lihat pertanyaan yang disebut dalam suratul Mu'minun, a idza mitna wa kunna turaban wa 'idhaman a inna lamab'utsun. Adakah kami dah mati, dah jadi tanah, dah tulang belulang, kami dibangkitkan? Nampak? Pertanyaan tersebut hanya untuk kami saja. Kami. Tak sebut nenek moyang kami. Dalam surah An-Naml, dalam surah An-Naml, kalau tuan-tuan lihat, apa dia? Dalam surah An-Naml, dia menyebutkan, iaitu, adakah dibangkitkan kami dan juga nenek moyang kami. Dan nenek moyang kami. Jadi maksudnya, mana persoalan yang lebih, kita panggil yang lebih dahsyat, yang lebih mengejutkan, soalan yang lebih mengejutkan, sudah pastilah surah An-Naml. Sebab dia tanya, orang kafir tanya, a idza kunna turaba wa abauna, adakah kami dah menjadi tanah, anak ayah nenek moyang kami dah menjadi tanah? Maksudnya persoalan dalam surah An-Naml lebih mengejutkan dan lebih dahsyat berbanding persoalan dalam surah Al-Mu'minun. Sebab apa ya? Tuan-tuan lihat. Yang pertamanya, surah An-Naml, dia nak bagi tahu keingkaran dia lebih. Adakah apa yang menimpa nenek moyang kami juga menimpa kepada kami? Apa yang terjadi kepada nenek moyang kami akan terjadi kepada kami? Mana mereka mati, mereka akan dibangkitkan ke kali kedua? Macam tu juga kami ke? Jadi seolah-olah keingkaran surah An-Naml lebih mengejutkan berbanding suratul Mu'minun, kerana suratul Mu'minun tak disebutkan abauna, nenek moyang kami dalam soalan tu. Cuma dalam suratul Mu'minun, kalau tuan-tuan tadabbur, perhatikan sungguh-sungguh, tuan-tuan akan lihat dalam ayat 82 suratul Mu'minun dikatakan qalu a idza mitna wa kunna turaba wa 'idhama, kami dah jadi tanah dan tulang belulang. Dalam surah An-Naml tak sebut tulang belulang tau. Dia sebut menjadi tanah saja. Okey. Tapi tak memberi implikasi apa tak memberi implikasi apalah. Cuma nak bagi tahu perbezaan. Dalam suratul Mu'minun mereka sebut kami dah jadi tanah dan tulang belulang. Dalam surah An-Naml telah
kami telah menjadi tanah sahaja, tidak disebut tulang belulang. Tetapi dalam suratul Mu'minun, tuan-tuan lihat, persoalan tak mengejutkan. Seperti mana suratul Namli, kerana suratul Mu'minun, mereka bertanya, kami dah mati, kami nak dibangkitkan balik ke? Dalam suratul Namli, kami dan nenek moyang kami, seolah soalan lebih mengejutkan dan lebih teruk. Kemudian kerana soalan itu lebih teruk dan lebih mengejutkan, sebab itulah diletakkan hadza, dibangkitkan, iaitu dijanjikan hari kebangkitan ini diletakkan di awal dalam suratul Namli. Dalam suratul Mu'minun tidak berapa dahsyat sangat soalan tu, kerana tak disebutkan nenek moyang kami, jadi diletakkan kemudian haza tu. Haza tu makna dibangkitkan kami, ini dibangkitkan. Dijanjikan kepada kami ini, iaitu hari kebangkitan ini, hari kebangkitan selepas kematian. Nampak Sebab itulah diletakkan dalam suratul Namli, kerana soalan yang mengejutkan. Haza diletakkan awal, dalam suratul Mu'minun haza diletakkan di kemudian. Seolah-olah nak memberitahu kepada kita, haza didahulukan dalam suratul Namli kerana mendorong kepada sifat ta'ajubnya orang kafir ni. Rasa jauhnya mereka daripada kebenaran. Sebab itulah diletakkan haza awal dalam suratul Namli, dalam suratul Mu'minun haza diletakkan kemudian. Dari segi jawapan, kalau tuan-tuan lihat dari segi jawapan sama. Jawapan laqad wa'idna hadza nahnu wa abauna, dalam suratul Mu'minun pun sama, laqad wa'idna nahnu wa abauna, disebutkan dijanjikan kepada kami dan nenek moyang kami. Dijanjikan kepada kami dan nenek moyang kami. Dua-dua sebut nenek moyang. Pada suratul Namli pun sebut, dalam suratul Mu'minun sebut. Cuma perbezaan pada persoalan, kerana persoalan di dalam suratul Mu'minun tidak disebutkan abauna, nenek moyang kami. Dalam suratul Namli disebutkan abauna, nenek moyang kami. Dalam jawapan sama. Cuma perbezaan pada jawapan, haza dalam suratul Namli diletakkan di awal, haza dalam suratul Mu'minun diletakkan di akhir. Itu saja perbezaan dia. Okey. Tuan-tuan nampak sebab apa haza diletakkan awal, saya dah sebutkan tadi. Tuan-tuan yang agak laju perbahasan saya pada hari ini, tuan-tuan boleh layari YouTube kami. Apa dia, di Pusat Ilmu At-Taqwa. Repeat balik, dengar beberapa kali, insya-Allah tuan-tuan akan faham. Dan tuan-tuan juga boleh buat pilihan yang kedua, layari page Facebook kami, Pusat Tahfiz At-Taqwa. Tuan-tuan boleh share, boleh dengar beberapa kali, insya-Allah Allah Taala akan beri faham kepada tuan-tuan puan-puan sedang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kemudian tadabbur yang terakhir pada hari ini, insya-Allah Subhanahu wa taala. Okey. Kita akan lihat perbezaan dalam suratul An'am ayat 102, iaitu juzuk ke berapa ni? Juzuk yang ke-7, akhir sekali. Page yang terakhir, 10 helai. Page yang terakhir makna 10 helai atas sekali. Ayat ke berapa? 102 suratul An'am. Juzuk yang ke-7. Tuan-tuan boleh juga lihat suratul Ghafir, atau dipanggil suratul Mu'min, juzuk 24. Ayat ke berapa tu? Ayat ke-62, helaian yang ke-6 helai plus 1 page. 6 helai plus 1 page bersamaan dengan 13 muka surat. Page yang ke-13, juzuk ke-20, 24. Tuan-tuan tanda dulu, ambil pen, tuan-tuan tanda dulu, kita cari suratul An'am 10 helai, juzuk 7. Jangan tergapa-gapa tuan-tuan, pelan-pelan tuan-tuan cari. Muka surat berapa? Juzuk ke-7, iaitu muka surat yang ke-141. Tuan-tuan tanda tu. Tandalah dengan apa-apa. Muka surat 141. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'in fa'buduh wa huwa ala kulli syai'in wakil. Ayat ke-102.
Suratul Al-An'am. Muka surat 141. Seterusnya suratul Ghafir juzuk yang ke-24, 16 plus 1 page. Juzuk 24 tuan-tuan cari tanda juga. Supaya tuan-tuan boleh belek-belek tengok perbezaan dia. Tuan-tuan tak tanda jenuh nak cari ya. Page yang ke berapa ya? Page yang berapa? Muka surat yang ke muka surat 474. Ayat ke berapa? Ayat yang ke 62 betul. Ayat 62. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu kulli syai'in la ilaha illa huwa fa anna tufakun. Okey. Tuan-tuan tanda juga. Okey, sekarang tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan lihat pada apa tadi? Pada suratul An'am, muka surat 141. Tuan-tuan lihat zalikumullahu rabbukum. Ayat sama juga. Dalam suratul Ghafir ayat 62, muka surat 474 ayat yang sama. Zalikumullahu rabbukum. Lepas tu jadi perbezaan. Dalam suratul An'am muka surat 141 dia letak la ilaha illahu, itu yang pertama. Yang kedua khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Khaliqu kulli syai', itu letak nombor 2. Terbalik dalam suratul Ghafir ayat 62 muka surat 474 diletakkan khaliqu kulli syai', itu yang pertama. Dekat suratul Al-An'am letak nombor 2 tu. Kemudian la ilaha illahu, itu diletakkan nombor 2. Dalam suratul Al-An'am diletakkan nombor pertama. Cuma tak letakkan fa'buduh lah. Fa'buduh tak ada, tak termasuk. Perbincangan kita la ilaha illahu khaliqu kulli syai'. Itu perbincangan kita 2 tu je. Nampak susunan dia berbeza tau. Tuan-tuan kena ingat kita dalam bab apa ni? Kita membicarakan dalam bab at-taqdim wa ta'khir. Ya, itu tajuk besar kita. Sebab apa dia letak depan, ni letak belakang. Dalam ayat lain yang belakang letak depan, yang depan tak belakang. Sebab apa tu? Tuan-tuan, ini yang kita nak bincangkan. Itu dipanggil at-taqdim wa ta'khir. Seperti yang tuan-tuan sedia maklum, yang sebelum ni juga sama juga, kita kena refer kepada ayat sebelum. Ni cerita tentang apa ni? Okey. Sekarang kita panggil siyaqul ayah. Konteks jalan cerita mengenai cerita apa ni? Okey, tuan-tuan lihat ayat sebelum. Suratul An'am ayat ke-102 ni, tuan-tuan lihat muka surat sebelah dia. Muka surat 140. Nampak 140. Tuan-tuan lihat ayat yang ke-100. وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ. Okey. بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. Nampak? Ayat ke-100, tuan-tuan lihat terjemahan dia. وَجَعَلُوا لِلَّهِ, mereka menjadikan untuk Allah. Mereka jadikan apa? Syuraka, maf'ulun bih. Mereka menjadikan sekutu-sekutu syuraka untuk Allah. Siapa je tu syuraka tu? Iaitu mereka menjadikan jin sebagai syuraka bagi Allah, sebagai rakan kongsi bagi Allah. Okey? Kemudian wa khalaqahum, sedangkan Allah Taala ciptakan jin. Macam mana Allah Taala ciptakan jin boleh jadi partner share dengan Allah? Tak sesuai. Tak sesuai wa kharaqu lahu banina wa banatin bighairi ilm. Kemudian mereka juga bohong. Mereka adakan pendustaan untuk Allah, lahu untuk Allah. Mereka mengadakan pendustaan banin, anak lelaki untuk Allah, wa banat,
anak perempuan untuk Allah. Jadi anak lelaki, anak perempuan. Mereka kata untuk Allah, milik Allah. Sedangkan bighairi ilmin, tanpa sebarang bukti saksi, tak ada ilmu, tak ada reference, main cakap je. Burhan tak ada, bukti tak ada. Okey, subhanahu wa ta'ala amma yasifun. Maha suci Allah, maha tinggi Allah daripada apa yang mereka sifatkan. Okey? Jadi maksudnya mereka katakan, orang kafir ni, mereka katakan apa? Allah Ta'ala mempunyai anak. Macam orang Yahudi lah. Mereka kata apa? Uzair. Dalam suratul Taubah. Juzuk yang ke-10, tuan-tuan buka 5 lai. Bahagian tengah-tengah sekali, 5 lai, juzuk 10. Wa qalatil yahudu Uzairun ibnullahi wa qalatin nasara al-masih ibnullah. Tuan-tuan tengok orang Yahudi kata Uzair itu adalah anak lelaki Allah. Orang musyrikin pula kata malaikat ini anak perempuan Allah. Nampak? Uzair, orang Yahudi kata anak lelaki Allah. Manakala orang musyrikin mereka kata malaikat ni anak perempuan Allah. Sebabkan malaikatun. Malakun, malaikatun, anak perempuan Allah. Mana mereka dapat ni? Kenyataan seperti ini, fakta seperti ini. Tak ada sandaran. Main cakap je. Pandangan je. Okey? Kemudian badi'us samawati wal ard. Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Okey. Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah Ta'ala ada anak, wa lam takul lahu sahibah, sedangkan Allah Ta'ala tak ada isteri. Ada anak tak ada isteri, macam mana? Dari segi logik pun tak boleh terima dah. Okey. Wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu. Wa huwa bi kulli syai'in alim. Allah Ta'ala maha mengetahui terhadap setiap sesuatu. Tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lepas itu barulah disebut ayat ke-102 dan diletakkan la ilaha illahu terlebih dahulu. Dzalikumallahu rabbukum la ilaha illahu. Nampak? Letak la ilaha illahu, itu yang pertama. Yang kedua, khaliqu kulli syai'in fa'budu, itu yang kedua. Okey. Jadi nak bagi tahu ayat 100 yang kita bincang tadi, ayat ini menceritakan tentang keingkaran orang-orang musyrikin, tentang mereka syirikkan Allah, mereka nak dakwah kepada orang musyrikin ni supaya bertauhid yang suci kepada Allah. Nampak cerita yang ayat ke-100, 101 semua ni adalah ceritakan apa? Ceritakan tentang mereka ni syirikkan Allah. Sekarang kita nak mengajak mereka kepada tauhid yang suci. Apa dia? La ilaha illahu, tak ada Tuhan melainkan Allah. Itu yang letakkan, highlightkan yang pertama. Berbeza dengan surah Ghafir. La ilaha illahu diletakkan belakang. Nampak? Okey. Kemudian pada ayat ke-101 nak buat penafian. Allah Ta'ala ni anak tak ada, isteri pun tak ada. Nampak? Okey. Sekarang kita lihat. Dalam ayat ke-101, indahnya kalau kita lihat perkataan dalam ayat 100-101 mengenai dengan tauhid dan juga penafian syirik dan juga penafian rakan share, partner share, tidak ada bagi Allah. Kerana itu didahulukan kalimah tauhid la ilaha illahu pada ayat 102. Okey. Kemudian tuan-tuan lihat pada ayat 101. Tuan-tuan lihat pada ayat 101, wa khalaqa kulla syai'. Nampak tak ayat bawah sekali 101. Muka surat 140. Wa khalaqa kulla syai'. Sebelum ayat ini ayat apa? Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Nampak? Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah.
Bagaimana Allah Ta'ala ada anak sedangkan Allah Ta'ala tak ada isteri. Itu yang pertama. Yang kedua, wa khalaqa kulla syai'. Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu. Semua ciptaan Allah. Makna dilewatkan perkataan wa khalaqa kulla syai', diletakkan nombor 2. Sebab apa ya? Tauhid yang pertama. Apa tauhid? Anna yakunu lahu waladun wa lam takul lahu sahibah. Bagaimana Allah Ta'ala ada anak sedangkan Allah Ta'ala tak ada isteri? Itulah tauhid. Yang kata Allah Ta'ala ada anak, macam mana ada anak, isteri tak ada. Kemudian barulah disentuh perkataan khalq, penciptaan. Wa khalaqa kulla syai'. Cerita tauhid dulu, barulah cerita tentang penciptaan. Begitulah juga pada ayat 102, kesinambungan dia sama. Cerita tauhid dulu. La ilaha illahu. Dzalikum Allahu rabbukum. Itulah Tuhan kamu Allah. La ilaha illahu. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu yang pertama tu. Yang kedua barulah khaliqu kulli syai'in fa'buduh. Khaliqu kulli syai'in. Dialah pencipta setiap sesuatu. Pencipta letak kemudian, yang penting tauhid dulu. Nampak Okey. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perbandingan yang amat indah dan cantik. Tuan-tuan lihat ayat 101, 102. Kalau tuan-tuan perhatikan ini dalam surat tadabbur kita ni, nak perhatikan betul-betul. Dekat sangat cara susunan ayat tu, tanasuk. Cara susunan ayat Allah Taala amat menarik dan indah. Habis kita bincang dalam bab suratul An'am. Tuan-tuan dah highlight kan, la ilaha illahu nombor 1, khaliqu kulli syai' nombor 2. Sekarang kita pindah cerita pula suratul Ghafir. Ayat yang sama, susunan yang berbeza. Pada ayat ke-62 muka surat 474. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang masih setia bersama kami. Walaupun sebahagian telah keluar, mungkin masing-masing ada urusan masing-masing, dipersilakan. Kerana kita ada YouTube kita, boleh layari ulang di sana, Pusat Ilmu At-Taqwa, dan juga di page Facebook kami Pusat Tahfiz At-Taqwa. Saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan kerana masih setia bersama dengan kami. Walaupun dalam surat tadabbur ini perlukan Quran, perlukan pengorbanan, sacrifice daripada tuan-tuan untuk lihat, fokus, bukan perkara yang mudah. Ayat yang ke-62. Tuan-tuan lihat suratul Ghafir muka surat 474. Okey, tuan-tuan lihat sebab apa pada ayat ini diletakkan khaliqu, ayat 64 ayat 62. Dzalikumullahu rabbukum khaliqu. Khaliq letak yang pertama. Khaliqu kulli syai'. Itu yang pertama. Dialah pencipta setiap sesuatu. Yang kedua baru ayat tauhid. La ilaha illahu. Sebab apa ya? Sebab apa letak khaliq yang pertama? Khaliqu kulli syai'. Sebab ini ayat ni mencerita, ayat sebelum ni menceritakan tentang apa? Siap apa? Konteks cerita tentang apa? Cerita tentang penciptaan dan juga cerita tentang nikmat-nikmat, menghitung nikmat-nikmat Allah. Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan lihat muka surat sebelah dia, muka surat 473 sebelah kanan. Ayat ke-57. Tuan-tuan tengok disebut la khalqus samawati wal ard. Nampak? Sungguh penciptaan, benarnya penciptaan langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan manusia. Betul Tengok awal-awal lah cerita tentang penciptaan, bukan cerita tauhid ni. Tak cerita tauhid, cerita tentang ciptaan. Nampak? Sebab tu pada ayat 62 letakkan khaliqu kulli syai' la ilaha illahu. Penciptaan langit bumi lebih besar daripada ciptaan manusia. Betul? Sebab manusia ni kerdil. Nak dibandingkan kita dengan umat Nabi Musa, umat kaum Ad, kaum Samud, jauh beza Jauh beza. Nak dibandingkan langit dan bumi, ciptaan langit dan bumi lagi jauh. Nampak tak? Jadi di sini tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ini bukan fokus kepada tauhid. Berbeza dengan suratul An'am. Ayat ini fokus kepada apa? Menceritakan tentang penciptaan Allah, menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Nampak?
Lihat pada ayat 57, la khalqus samawati wal ardi akbaru min khalqin nas walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Nampak Kemudian Allah Ta'ala cipta tentang menghitung nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala cipta dalam ayat 61. Allahul ladzi ja'ala lakumul laila litaskunu fihi wan nahara mubsira. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Nampak Allah Ta'ala menjadikan malam. Ciptaan Allah lah malam. Menjadikan siang. Ciptaan Allah. Malam kamu dapat berehat, tenang pada malam. Hari, siang, terang benderang. Itu semua ciptaan Allah. Nampak tak? Perbincangan dalam suratul Ghafir. Kalau kita perhatikan betul-betul lebih kepada khalq. Khalq makna ciptaan Allah, ni'mat Allah, kurniaan Allah kepada hamba-Nya manusia. Bukan cerita bab tauhid. Sebab itu pada ayat 62 diletakkan khaliqu kulli syai' yang pertama. Yang kedua la ilaha illahu. Okey? Begitulah juga dalam kitab Burhan, Imam Al-Kirmani. Dia sebut perkara yang sama juga lebih kurang. Sama apa yang saya huraikan sebelum ini. Sebab dalam suratul An'am disebutkan pada sebelum ayat yang kita bincangkan tadi, ayat ke-100, 101 sebut cerita tentang syuraka. Allah Ta'ala ada partner share. Jadi itu yang i'tiqad yang salah. Allah Ta'ala ada anak lelaki perempuan. Nak membatalkan perkataan orang yang berkata seperti itu, diletakkan la ilaha illahu. Nampak? Dalam kitab Al-Kirmani, kitab Burhan disebut perkara yang sama. Manakala suratul Mu'min, suratul Ghafir cerita tentang penciptaan. Bila sebut tentang penciptaan, maka sudah pastilah dia akan sebut tentang khaliqu kulli syai'. Allah Ta'ala menciptakan setiap sesuatu dulu, kemudian baru tauhid la ilaha illahu. Okey? Cukup sekadar itu tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita tadabbur hanya dua ayat, suratul Mu'minun dan juga suratul satu lagi suratul Namli. Dan ayat yang kedua kita tadabbur antara perbezaan dalam surah Al-An'am dan juga surah yang kita bincang ni surah Ghafir. Tuan-tuan ulang balik, repeat balik yang mana tak faham. Kalau tuan-tuan tak faham, tinggalkan di ruangan komen persoalan tuan-tuan kalau ada. Kalau yang tak faham langsung, tuan-tuan kena refer, takkan saya nak ulang balik. Tuan-tuan kena refer balik, kena ulang balik, dengar, ulang siar balik, dengar balik. Kemudian fahamkan betul-betul Quran berada di sebelah. InsyaAllah tuan-tuan akan nampak perbezaan ini. Perbezaan yang amat halus yang saya beritahu kepada tuan-tuan. Cukup sekali ini majlis kita pada tengah hari yang mulia ini. Saya mengharapkan tuan-tuan, puan-puan tekanlah butang share. Kerana pengajian kita ini ramai lagi yang tak tahu. Macam mana kita nak hebahkan kepada mereka dengan melalui perantaraan tuan-tuan. Tuan-tuan ada yang pencen, tak ada kerja apa dah. Jadi cara dia kita nak sampaikan ilmu mungkin susah musim Covid ni. Jadi cara tekanlah butang share supaya ramai di kalangan kawan, friend, rakan Facebook tuan-tuan ternampak kita punya pengajian ni, mungkin terdetik di hati dia untuk mengikuti. Kalau mereka tak nak ikut pun mungkin mereka dengar 5-10 minit, itu sudah memberi saham pahala kepada tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekadar itu dulu pengajian kita pada hari ini.
hari ini kita dah menghampiri akhir bulan Januari. Jadi saya mengharapkan ada satu perubahan yang baru, azam baru pada tahun 2021 ini, walaupun ujian yang banyak dalam COVID-19 ini, walau bagaimanapun sedikit pun tidak menghalang semangat kita untuk menyampaikan ilmu, untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala terima kita punya pengajian kita ini, diberkati insya-Allah. Dan juga perempuan, tuan-tuan boleh ajar anak cucu sampaikan ilmu yang ada supaya lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.